Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa masara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihdihi ila yaumiddin. Di antara murid-murid Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi ialah Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, seorang penceramah Baghdad, hidup pada tahun 392 Hijriah dan wafat pada tahun 463 Hijriah. Abu Ibrahim atau namanya ialah Ismail bin Husain Al-Husaini, yang meninggal dunia pada tahun 531 Hijriah ataupun 1137 Masihi. Abu Muhammad Ismail bin Qasim Al-Ghazi An-Naisaburi, Abu Qasim Sulaiman bin Nasir bin Imran Al-Ansari, yang meninggal dunia tahun 512 Hijriah atau 1118 Masihi. Abu Bakar Shah bin Ahmad As-Sayadiki As-Sadiyaqi dan Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Ahmad Al-Khiwari, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Bahiri, Abu Muhammad Abdullah bin Ata Al-Ibrahim Al-Hiwari, Abu Abdullah Muhammad bin Afdal bin Ahmad Al-Firawi, hidup tahun 441 Hijriah dan meninggal tahun 530 Hijriah. Abdul Wahab bin Shah Abul Futuh As-Sadiyaqi An-Naisaburi, Abu Ali Fudai bin Muhammad bin Ali Al-Qashbani, meninggal dunia 444 Hijriah. Dan Abu Fatih Muhammad bin Ali Al-Khuzaimi. Di antara cobaan hidupnya atau mihnah, kemasyhurannya yang semakin meluas hingga menjadikannya sebagai public figure, sempat menjadikan rasa iri dan hasut di hati para ulama fiqh perkotaannya. Mereka berencana memusuhinya untuk menurunkan dan merosakkan kesan-kesan positif yang telah menjadi kebanggaan pada pengikut dan simpatizannya. Ini orang-orang yang bersama dengannya. Posisi kehormatan yang telah tertanam di hati masyarakat diupayakan untuk dihancurkan. Rencana-rencana gila akhirnya diwujudkan dengan menyebarkan berita bohong yang menghasut dan cerita-cerita tuduhan yang memberi persepsi buruk pada masyarakat tentang Syekh. Dan usaha ini berhasil terbukti dengan pengusiran Syekh oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, sebagaimana dituturkan oleh As-Subki, beliau mengalami berbagai penderitaan yang berat, pengucilan, penghinaan dan kesusahan yang datang silih berganti tanpa alasan yang logis. Para pembenci kebanyakan datang dari kelompok Mu'tazilah dan Hambali yang bergabung dalam kesatuan para hakim pemerintah Bani Saljuk. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas nama pemerintah terhadap Imam Qushairi. Ajaran-ajarannya diharamkan dan kutukan harus tetap dijalankan di masjid-masjid. Akibatnya, para sahabatnya banyak yang memisahkan diri dan memutuskan tali persahabatan. Kesatuan jemaahnya pecah dan sebahagian besar meninggalkan sang imam sendirian. Majlis-majlis zikir atau tazkir ceramahnya yang pernah diasuh di berbagai tempat dibubarkan. Dan terakhir, perintah pengusiran keluar dari kota Naisabur harus diterima oleh Syekh. Beliau mengalami keadaan semacam ini selama 15 tahun. Dari tahun 440 Hijriah hingga 455 Hijriah. Pada pertengahan tahun itu, beliau pergi ke Baghdad dengan harapan kedatangannya disambut baik oleh penguasa setempat. Sementara pada penggalan tahun terakhir, beliau datang ke Tus, yakni di Iran. Ketika masa pemerintah dinasti Tughulbiq berakhir dan digantikan oleh dinasti Abu Syuja', Imam Qushairi bersama sisa para pengikutnya kembali ke Naisabur di kota Khurasan. Kurang lebih selama 10 tahun setelah kedatangannya,
beliau mengalami masa kejayaan. Pada pengikut dan simpatizemnya kembali dan terus membanjiri, memenuhi setiap majlisnya sehingga kehidupannya benar-benar bahagia. Masih lagi kita dalam mukaddimah pengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah. Belum lagi kita masuk dalam pengajian beliau. Lebih kepada pentahqiq kepada kitab ini dalam terjemahan. Menceritakan kepada kita murid-muridnya. Ia menjadi kebiasaan mana-mana guru, pasti dia ada murid-murid yang terkenal. Biasa murid-murid yang disebut nama ialah orang-orang yang memberi impak, kesan pada masyarakat sesudah beliau wafat. Maka ini disebut sebagai murid khusus. Di sana murid umum puluhan ribu manusia yang pernah mencedok mengambil ilmunya. Maka itu perkara yang biasa dilalui oleh mana-mana ulama'. Dia ada murid khusus dan dia ada murid umum. Yang dimaksudkan murid khusus ialah yang akan menakalkan kata-katanya, menyebarkan kepahaman agamanya dan berkongsi ilmu yang diambil daripada guru-gurunya. Manakala yang disebut sebagai murid umum ialah orang-orang yang mendapat manfaat, yang dapat kebaikan daripada ilmu tersebut. Dan disebut kepada kita sejumlah para murid yang terkenal. Dan kita tidak berniat untuk menceritakan secara detail tentang murid-muridnya kerana fokus kita pada Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi. Di sebalik, pengaruh beliau yang besar dan pengikut yang ramai. Sebagaimana sunnatullah terhadap para ulama', pasti ada pendengki-pendengkinya. Kalau ulama' itu didengki, kita mengetahui kedudukannya yang tinggi. Dia berbeza kalau seorang kita katakan bawa perkara yang tak betul. Dengan golongan ulama' yang didengki. Oleh kerana kedudukannya yang hebat di kota Khurasan. Dan kota Khurasan waktu itu antara kota utama pemerintahan kerajaan Saljuk. Kerajaan Saljuk satu kerajaan yang besar pada waktu itu, yang bernaung di bawah kerajaan Abbasiyah. Bila kerajaan Abbasiyah mengalami kelemahan pemerintah, maka Bani Saljuk ataupun keturunan Saljuk ini menguasai kerajaan. Walaupun masih lagi disebut seumum kerajaan Abbasiyah, tapi sebenarnya telah dikuasai oleh Saljukiyah. Saljuk nisbah kepada sultan yang pertama bernama Saljuk bin Duqaq, yang merupakan pengasas kepada kerajaan ini. Yang memerintah ataupun yang mengasaskan kerajaan bermula daripada tahun 1037 Masihi sehingga 1157 Masihi. Ini dia punya period ataupun zaman kerajaan Saljuk. Yang pertama yang menjadi ketuanya ialah namanya Saljuk bin Duqaq, yang dikenali dengan gelaran Daud, dikenali sebagai Sultan Daud ataupun Raja Daud, yang menguasai kota Khurasan. Khurasan kita dah sebut satu wilayah yang terkenal di Iran, yang merupakan pusat keluarnya ramai ulama'-ulama', penyair-penyair, saintis, ilmuwan, intelektual. Maka dianggap sebagai satu pusat produk para ulama' yang berbagai aliran ilmu. Dan Khurasan ini juga terkenal dengan mazhab Syafi'i. Sebab itu bila kita mengaji mazhab Syafi'i, kita ada dua tariqah. Yang ini dua jalan. Pertama dipanggil tariqatu Khurasaniyin, tariqah ulama' Khurasan. Yang kedua kita panggil tariqah al-Iraqiyin, tariqah ulama' Iraq. Kalau mazhab Syafi'i, dia punya induk madrasahnya ataupun induk pemikirannya daripada dua wilayah besar ini. Pertama Iraq. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mendiami Iraq untuk sejumlah tahun dalam menyebarkan pandangan dan pendapatnya. Maka diikuti pengaruh murid-muridnya yang belajar daripadanya, yang menyebarkannya di kawasan Khurasan. Kalau secara kaedah mazhab, kita mengaji mazhab Syafi'i, tariqah ataupun pemahaman Khurasaniyin ini yang dipegang. Ini istilah Khurasan, satu wilayah di Iran. Dulu lahir ulama' Syafi'i, tapi sekarang ialah Syiah. Baik seperti ulama' Abu Isa Ash-Shirazi sini, Abu Isa Ash-Shirazi, pengarang kitab Muhadzab, dan juga ulama' yang kita bicarakan pada pagi ini,
Abul Qasim Al-Kushairi daripada wilayah Khurasaniyin, orang yang bermazhab Asy-Syafi'i. Maka bila Bani Saljuk memerintah, dan Bani Saljuk ni antara kerajaan yang besar waktu itu, Iran, Afghanistan, Asia, kawasan Azerbaijan, Armenia, dan semua kawasan-kawasan yang dinamakan sebagai Asia kecil, Asia Sughra, di bawah kerajaan Saljuk. Besar kerajaannya. Meliputi kerajaan yang sudah pun dikuasai oleh Abbasiyah dan tambahan kepada kawasan-kawasan yang lain. Menjadikan zaman ini adalah zaman kegemilangan umat Islam, khususnya dalam pertentangan melawan tentera Rom dan tentera yang dikenal sebagai perang salib. Sebab daripada madrasah ataupun daripada sumbangan Saljukiyah ini, lahirnya apa yang disebut generasi Salahuddin Al-Ayyubi, yang menjadi asas kepada kemenangan utama dalam perang salib. Maka dalam dinasti Saljuk, antara ulama, ada dua ulama yang terkenal. Ulama-ulama yang amat terkenal. Yang pertama ialah Abu Qasim Kushairi. Yang kedua ialah Imam Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir dan merupakan pengetua kepada madrasah universiti yang ditubuhkan oleh kerajaan Saljuk di bawah menteri yang terkenal Nizamul Muluk, penasihat kepada Sultan Muhammad Shah. Kita akan juga bicarakan tentang pengaruh Saljuk dalam kerajaan ataupun dalam kehidupan Abul Qasim Kushairi. Baik, pada zaman dinasti yang pertama, sultan yang pertama yang memerintah, oleh kerana kedudukan Abul Qasim Kushairi cukup popular terkenal, maka beberapa kalangan para pendengki di kalangan ulama juga, khususnya kerajaan daripada ulama Mu'tazilah dan Hanabilah, mereka berpakat untuk menjatuhkannya dan memfitnahnya dengan perkataan yang dia tak kata. Maka disebarkan. Sehingga beliau mula dilarang mengajar. Tidak dibenarkan mengajar. Bahkan keluar arahan tangkapan oleh pemerintah. Kerana mereka gunakan nama pemerintah untuk membendung pengaruh Abu Qasim Al-Kushairi. Lalu menyebabkan murid-murid beliau pun bila kena macam itu takut lari. Meninggalkan majlis dia. Meninggalkan Abu Qasim Al-Kushairi bersendirian. Walaupun dahulu ni guru yang terkenal, hebat. Tetapi kerana mereka takut, disebabkan adanya arahan kerajaan waktu itu, dan hasutan serta kedengkian yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang cemburu dengan kedudukannya. Akhirnya fitnah ini berlangsung selama 15 tahun. 15 tahun tak boleh mengajar, tak boleh kuliah, tak boleh ceramah. Bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Nak ambil gambar pun takut. Kalau zaman sekarang, nak ambil gambar takut. Nak upload Facebook, payah, takut. Akhirnya Abu Qasim Kushairi mengambil keputusan meninggalkan kota Khurasan, pergi ke kota Baghdad dengan harapan dapat menyumbangkan ilmu di sana kepada para ulama, menjadi suatu kebiasaan mereka, bila mana mereka akan cuba untuk menyampaikan ilmu sedaya mungkin dengan pelbagai cara. Kalau mereka sudah tidak mendapati ruang, maka barulah mereka akan berhijrah. Kalau selagi mana ada ruang, mereka tak akan berhijrah. Dan ini mengambil daripada sunnatullah kepada para rasul. Rasul-rasul alaihissalam mereka berdakwah. Tapi bila tidak ada jalan lagi berdakwah, barulah mereka berhijrah. Kalau ada jalan, mereka tak akan tinggalkan. Duduklah situ sampai datang perintah Allah. Maka para ulama juga mengambil sikap sama. Bagaimana mereka boleh memberi manfaat, mereka akan bersabar. Sehingga bila keadaan makin meruncing, maka Abu Qasim Kushairi mengambil sikap meninggalkan majlis ilmunya ataupun meninggalkan kota Khurasan, dan apatah lagi adanya perintah pengusiran, halau keluar daripada kota Naisabur atau juga dalam bandar Naisabur ni dalam wilayah Khurasan. Khurasan ni besar, Naisabur ni satu wilayah. Sebut ni Malaysia, ni wilayah ni Johor, macam tu. Wilayah dia, Naisabur. Okay, keluar arahan untuk beliau keluar, dihalau. Okay, berlangsung 15 tahun. Sehingga bertukar kerajaan. Daripada Daud, atau dikenali sebagai Saljuk bin Duqab, beliau meninggal, diganti oleh anaknya.
Maka anaknya yang dikenali dengan gelaran Abu Syuja', atau dalam bahasa Turki, ni Saljuk ni ialah kerajaan Turki. Orang-orang Turki dipanggil Saljuk. Atau nama sebenarnya ialah dipanggil Alif Arsalan ataupun Alif Ursalan. Kata Alif Ursalan bahasa Turki maknanya singa. Singa yang kuat. Maka dia ambil nama Arab. Gelarannya Abu Syuja'. Abu Syuja' yang ni orang yang berani, Syuja'. Maka bila dia memerintah, Abu Syuja' di antara ataupun dikenali juga sebagai Alif Al-Arsalan, seorang perintah yang bijaksana, yang hebat, yang mencintai ulama, yang pemurah. Bahkan dia kalau datang bulan Ramadan, dia akan derma 15,000 keping emas. Dan suka cakna rakyatnya. Dan mencintai ulama. Bila dia berkeluar berjalan, maka bersamanya para ulama yang memerintah hampir 8 tahun. Walaupun singkat 8 tahun, tapi beliau berkesan besar pada kerajaan ini. Kerana pada zaman beliau lahir seorang menteri yang hebat bernama Nizamul Muluk. Nizamul Muluk itu menteri yang amat berpengaruh dalam kerajaan Saljuk. Pengasas universiti pertama dunia Islam dipanggil Madrasah Nizamiyah. Universiti Nizamiyah. Yang rektor pertama ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bila Abu Syuja' mengambil pemerintahan, maka Abu Qasim Qusyari kenal pula raja ni orang adil, baik, soleh, cintakan ulama, bukan mudah percaya fitnah. Maka barulah dia pulang ke Khurasan. Jadi kembali mengambil tempatnya dan pengikutnya datang balik. Yang lari-lari tu, yang takut-takut datang balik. Berhimpun semula, maka majlisnya kembali menjadi majlis yang hebat di kota Khurasan. Ini cerita fitnah. Atau disebut mihnah ulama yang bernama Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi rahmatullahi alaih, supaya kita kena tahu kita berada pada zaman yang sama. Kadang-kadang ada ulama-ulama yang soleh di fitnah. Supaya kita tak menjadi golongan-golongan yang percaya pada fitnah. Kerana kedengkian itu wujud. Bukan kedengkian sesama ulama itu jauh lebih dahsyat daripada kedengkian sesama orang biasa. Kerana ada pengaruh-pengaruh. Bimbang pengaruh-pengaruh ilmu dan sebagainya. Itu cerita ringkas. Dan cerita ini dipanjangkan atau dimuat naik oleh seorang ulama terkenal, Tajuddin As-Subki. Kerana Imam Tajuddin As-Subki juga mengalami fitnah yang sama sehingga dihalau daripada Mesir. Sehingga dia duduk di Raudhah selama setahun berdoa, moga Allah Ta'ala mendatangkan bala kepada para pemfitnahnya, dan dia berjanji akan pulang ke semula ke kota Mesir. Kedoanya mustajab, yang memfitnahnya terkena bala dan dikembali ke kota Mesir mengambil jawatannya sebagai Qadil Qudah. Cerita samalah kalangan para ulama. Maka pada pemerintahan Abi Syuja', maka barulah beliau mendapat kembali rentaknya dalam menyebarkan ilmu. Kita lihat hubungan dengan pemerintah. Antara syekh dan para penguasa terjalin hubungan yang baik. Ada dua pemerintah yang main peranan dalam mengangkat kemuliaan Abdul Qasim Qusyari. Yang pertama, Alif Arsalan Al-Saljuki, yang meninggal tahun 1072. Seorang penguasa Bani Saljuk kepada Syekh sangat menghormati, bahkan cenderung berlebihan. Demikian itu berlangsung pada tahun 455 Hijriah, 1063, di akhir usianya. Beliau menetap di pusat pemerintahan Arsalan selama 10 tahun dan kedudukan yang terhormat diagungkan dan ditaati. Demikian pula yang kedua, Menteri Nizamul Muluk atau nama sebenarnya Hasan bin Ali At-Tusi kepada Syekh juga amat memuliakan. Dan itu berlangsung hingga tahun 1092 Masihi. Beliau menjabat jawatan tersebut sehingga tahun 1018 Masihi, yakni Nizamul Muluk. Dewan Kementerian dan sidang-sidangnya banyak melibatkan para ulama, ahli hukum, pada pemimpin umat. Jika Imam Qusyari memasuki ruang sidang rasmi, maka secepatnya beliau yang Nizamul Muluk datang menghampirinya dan menyambutnya dengan amat agung. Baik, kedua-duanya ini mati dibunuh. Artinya Abu Syuja', pemerintah Saljuk, juga dibunuh. Dan Nizamul Muluk juga dibunuh. Keduanya dibunuh oleh pada pendengkinya juga. Walaupun di pemerintah yang adil, Kaisar Alif Arsalan
yang dibunuh oleh seorang lelaki yang terkenal kejahatannya dengan mengambil khanjar dan menikamnya. Ketika mana Ali Arsalan bersama dengan para tenteranya selama 200,000 orang untuk membuka kota Islam. Ini filmnya telah difilmkan, cerita difilmkan. Tengok drama-drama Turki dah difilm tentang Toghrul Bek dan juga Ali Arsalan. Ini antara pemerintah yang disayangi oleh rakyat Turki. Yang hebat dengan segala sifat yang mulia, adab yang hebat, akhlaknya dan lain-lain. Yang dibunuh oleh orang yang mengkhianatinya dengan khanjar, maka mati pada usianya lebih kurang 70 tahun. Itu Ali Arsalan. Dan manakala Nizamul Muluk juga mati dibunuh oleh orang yang mendengkinya di kalangan Ismailiyun, yakni golongan Syiah Ismailiyun. Dan melihat kedudukannya dan menikamnya. Tetapi Nizamul Muluk beri satu wasiat. Siapa pembunuh aku, jangan kau bunuh balik tapi maafkan dia. Itu dia punya akhlak dia. Siapa membunuh dia, dimaafkan. Maka yang membunuh Nizamul Muluk dibebaskan. Sebab dia dah sebut dimaafkan. Maka ini kedua-dua ataupun akhlak kedua antara pemerintah dan menteri. Yang kedua ini punya persamaan, iaitu mencintai ulama. Dan senantiasa menghadiri majlis ulama. Sebab tu kita kalau tengok pemerintah dia hadir majlis ulama, kita tahu dia punya cara hidup dia. Kalau pemerintah yang tak duduk majlis ulama, kita juga tahu cara hidupnya. Maka itu bagaimana hubungan Abul Qasim Qushayri dengan dua orang pemerintah terkenal, seorang raja, seorang lagi namanya menteri. Menteri ini Nizamul Muluk, dia selepas matinya Sultan Ali Arsalan atau dengan Sultan Abi Syuja'. Bila mati digantikan oleh anaknya Muhammad Shah. Dan Nizamul Muluk menjadi penasihat yang kuat kepada Muhammad Shah. Namun beliau juga didengki dan difitnah sehingga apa raja nak picat dia daripada menteri. Kerana fitnah. Tapi beliau berjaya kita katakan mengalahkan fitnah tersebut. Ini cerita fitnah yang menjadi duri dan daging kepada umat Islam. Yang penting tuan-tuan sekalian, kita sendiri bila berada pada zaman fitnah, lebih baik kita diam. Lebih baik kita kurangkan komen kita sebab kita kadang-kadang tak tahu apa. Tapi komen nak lebih. Dan lebih baik kita sentiasa minta petunjuk pada Allah supaya kita tak terlibat dengan fitnah. Khususnya fitnah kepada para alim ulama. Ini fitnah yang besar yang menjadikan kita muflis akhirat kelak. Baik, di antara kelebihan Abul Qasim Qushayri, dia juga seorang penyair. Kata Imam Ibn Salah, seorang ulama Syafi'i terkenal. Dia kata waktu memuji Imam Abul Qasim Qushayri, dia kata kana imaman faqihan mutakalliman usuliyan mufassiran muhaddisan adiban nahwiyan kattaban syairan wa kana lisanu asrihi wa sayyida waqtihi wa syaikhun. Maksudnya Imam Abul Qasim Qushayri ini dia adalah imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti, amat alim dalam bidang fiqh dan bijak berbicara dalam ilmu tauhid, seorang pakar dalam ilmu usul fiqh, seorang ahli tafsir Quran, dan seorang ahli hadis, dan seorang ahli sastra, dan seorang ahli bahasa, seorang penulis terkenal dan penyair yang hebat. Dan dia adalah lidah zamannya dan ketua waktunya, syekh, yakni ulama paling alim zaman dia. Di antaranya dia terkenal sebagai penyair untuk menunjukkan jiwa seni yang ada pada dirinya. Al-Qushayri sebagaimana dikata oleh Imam Subki, yang Tajuddin As-Subki, seorang ulama yang menguasai pelbagai bidang ilmu, mutafattin, termasuk bahasa, sastra dan budaya. Kerana itu beliau juga disebut seorang sastrawan sekaligus penulis. Beliau semenjak kecil telah mempelajari bahasa dan sastra Arab. Ulama yang penyair ini banyak mengubah syairnya secara improvisasi. Ali Al-Bakhirji banyak menyebut karya-karyanya dalam kitab Dumyatul Qasri, bukan Damiyatul Qasri. Dumyatul Qasri wa Asratu Ahli Al-Asri. Ini dikarang oleh seorang pakar sejarah, syair terkenal bernama Bakhirji yang meninggal tahun 467 Hijriah. Yang beliau ini sempat hidup pada zaman Abul Qasim Qushayri. Dalam komentar beliau dalam kitab
Damyatul Qasri ini kitab menghimpunkan syair-syair yang terkenal. Menjadi alasan baginya untuk memujinya setinggi langit. Ini Abu Qasim Qushairi bukan sekadar ulama, tapi dia ahli syair yang hebat. Maka dia rakamkan syair-syairnya. Kalau kita tengok banyak syairnya. Saya sempat melihat puluhan syair beliau. Dia ada ratus syair beliau, even ribu. Kita melihat sebahagian yang syairnya lebih bersifat ketuhanan, lebih bersifat agama. Sebab kalangan dipanggil tabaqat asy-syu'ara. Kelompok-kelompok penyair dia ada kecenderungan. Ada yang kecenderungan bercakap tentang alam, keindahan alam. Ada cenderung bercakap tentang perempuan, tentang Arab. Ada cenderung bercakap tentang ketuhanan, kesufian. Maka ini Abul Qasim Qushairi, lagu-lagu kesufian. Syair-syair kesufian, ketuhanan. Berkait dengan cinta, rindu dengan Tuhan. Syair ini kita katakan ada banyak bentuk. Waktu kami ada di tahun 3 universiti, antara subjek yang kami kena ambil ialah berkaitan syair. Sejarah penyair, bentuk syair, jenis syair. Syair-syair yang bersifat ketuhanan ada. Dia ada tokoh-tokohnya. Syair yang bersifat memuji perempuan. Puji perempuan juga jenis. Bagaimana penyair bernama Abu Nawas atau Abu Nuwas. Kerjanya puji perempuan, puji Arab. Dan juga yang berkait dengan dipanggil Ar-Ritha ataupun Ar-Ratha. Syair kesedihan. Kalau mati-mati, mereka akan buat syair yang panjang. Menzahirkan kesedihan. Dan dalam bidang sufi, ataupun kelompok lagi terkenal dengan syair ketuhanan. Ini syair yang agung, yang hebat. Dalam menceritakan tentang hubungan dengan Allah SWT. Meski begitu, nilai kesufian tetap mengalah prestasi penyairannya. Kerana itu syair-syairnya banyak bicara masalah laku batin, tarikat yang disusun gaya bahasa lembut dan indah. Di bawah ini disebutkan beberapa karya syairnya yang dimuat dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra itu kitab yang dikarang oleh Imam Tajuddin As-Subki yang menghimpunkan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita ada Tabaqat Asy-Syafi'iyah oleh Imam Isnawi atau Jamul Isnawi. Kita ada Tabaqat Al-Kubra oleh Imam As-Subki. Tabaqat merujuk kepada himpunan ensiklopedia para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita panggil At-Tabaqat. Dan setiap mazhab dia ada tabaqat di sini. Tabaqat Hanabilah. Seperti kitab Syazaratul Zahab. Kitab tabaqat Hanafiyah ataupun ulama mazhab Hanafi. Kita ada tabaqat ulama mazhab Maliki dan sebagainya. Bahawa ini kami sebut beberapa karya syair yang dimuat dalam kitab tersebut. Wahizat. Ini maksud syair. Kalau kita dengan bahasa Arabnya rasa indahnya. Kita ambil terjemahan dia. Wahai Zat, wahai Tuhan, syukurku semakin berkurang. Menghitung kekokohannya, yang menghitung kekuatan syukur, kukuh akan syukur ini. Dan lidah ini semakin keluh, menyebut keluhuran-keluhurannya, yang menyebut segala nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikannya. Adanya selalu tunggal, tanpa ada yang menyerupainya, melampaui waktu yang lalu dan yang akan datang. Tak ada masa yang membelakanginya, tidak juga memaksa menyusulnya. Tak ada penyingkapan yang menampakkannya, tidak pula penutup yang menyembunyikannya. Tidak ada bilangan yang menghimpunnya, tidak juga lawan yang mencegahnya. Tidak ada batas yang memangkasnya, yang menghadkannya. Tidak pula daerah yang melingkupinya. Tidak ada alam yang mampu menawannya. Tidak juga mata air, tidak juga mata yang bisa melihatnya. Dalam alam was-was, tak ada pengetahuan yang mampu menggambarkannya. Keagungan tertinggi sejak masa tak terhingga, yang tidak mengenal ketergesaan, juga tidak perubahan, kerajaan abadi, dan tak ada sesuatu yang mencukupinya. Artinya ini berkait dengan zat sifat Allah SWT yang perlu disyukuri, yang kuasanya tidak boleh ditandingi, yang tidak boleh diserupakan dengan Allah, dan semua perkara yang bersifat abadi, ataupun kita katakan kekuasaan Allah yang abadi, yang tidak ada yang mampu untuk melemahkannya. Baik, dalam membicarakan, ni pentahqiq kitab ini. Tahqiq kitab ni dua orang. Ialah dua orang Arab. Tapi ini terjemahan pada tahqiq. Tahqiq maksudnya orang yang kemaskini maklumat-maklumat tambahan untuk menguatkan ataupun dalam menterjemahkan kepribadian Abu Qasim Qushairi. Ada 4 sumber dalam acuan penulisan Imam Qushairi. Kata pentahqiq kitab ini, kami gunakan 4 kitab utama untuk menterjemahkan Imam Qushairi.
Yang pertama, naskah yang ditulis oleh Ali bin Hasan Al-Bakhirzi dalam kitab berjudul Dumyatul Qasri wa Aslatu Ahli Asri, yang meninggal dunia 467 Hijriah. Yang kedua, salah seorang anak keturunannya yang bernama Ibnu Hafidah alias Abdul Ghafir bin Ismail. Dia menulis biografi Syekh dan kitab berjudul As-Siyaq. Kitab ini merupakan referensi rujukan utama penulisan tentang kehidupan Al-Qushairi di sisi pendapat seperti Imam Ibnu Asakir, As-Subki dan Ibnu Imad. Imad pengarang kitab Syazaratul Zahab. Sejarawan Awaka yang nama lengkapnya Ahmad bin Ali Khatib Al-Baghdadi menulis banyak tentang kehidupan Qushairi dan kitabnya Tarikhul Baghdad, juzuk 2 halaman 83, dan meninggal tahun 463 Hijriah. Dan kitab Kashful Mahjub susunan Hajawiri, penyusun kitab ini sezaman dengan Qushairi. Ada 4 sumber yang cerita tentang Imam Qushairi. Dan sumber-sumber ini semua sumber yang pada zaman Imam Qushairi sendiri. Supaya kita tahu dalam menterjemahkan mana-mana kepribadian, dia mesti sumber yang terdekat pada zamannya. Kalau seorang tu mati, sumber tu dah 200-300 tahun lepas tu, maka banyak benda yang hilang. Ini sumber yang terdekat yang berada pada tahun dia masih hidup. Seperti kitab Dumyatul Qasri ataupun oleh keturunannya sendiri. Bagaimana disebut dalam kitab As-Siyaq. Dan sebagaimana ditulis oleh pakar sejarah terkenal Imam Al-Baghdadi, atau dikenal sebagai Awaka Al-Baghdadi, dalam kitab Tarikhul Baghdad, yang juga berada pada sezaman dengan beliau. Dan Imam Awaka Al-Baghdadi, dia pergi ke Mekah, minum air Zam-Zam dan berdoa, ya Allah, berilah aku mengarang satu kitab yang tiada bandingannya dalam menulis sejarah manusia. Maka terhasillah kitab namanya Tarikh Al-Baghdadi. Satu ensiklopedia besar, puluhan jilid. Di antaranya ialah menceritakan semua sejarah ulama-ulama pada zamannya. Maka ia sumber terpenting dalam mengenali ulama-ulama sebelum dan yang berada pada zaman Imam Awaka Khatib Al-Baghdadi. Dan juga kitab Kashful Mahjub karangan Imam Hujaiwiri yang juga sezaman dengan Imam Qushairi. Jadi dari sudut keabsahan ataupun ketepatan bila suatu biodata ditulis pada zaman hidup orang ni, dan oleh orang yang sezaman dengannya, maka dia menyeluruh dan mengambil satu maklumat-maklumat yang tepat. Berbanding saya katakan seorang ditulis biodatanya sesudah putus rantaian cerita ataupun hubungan langsung dengan yang diterjemahkan. Baik, di antara muallafat kitab-kitab beliau, Syekh salah seorang ulama terkenal menguasai berbagai bidang ilmu. Namun jiwa kesufiannya lebih menonjol dan sangat dominan. Karyanya banyak mengupas masalah tasawuf dan ilmu Islam. Di bawah ini kami sebutkan beberapa karangan yang tertulis menurut huruf abjad, dua alif bata, dan seterusnya. Ini antara kitab beliau. Dia ada puluhan kitab. Namun kesemua kitab beliau cenderung membicarakan tentang tasawuf. Sini dinukilkan 29 buah kitab beliau. Pertama, Ahkamu Asy-Syar'i, dan Adabus Sufiyah, dan Arba'un fil Hadis, dan kitab Istifadah Al-Muradat, kitab Bulghatul Al-Maqasid, bukan Balaghatul Maqasid, Bulghatul Maqasid, kitab At-Tahbir fi Tadhkir, kitab Tartib Suluk fi Tariqati Ta'ala, fi Tariqati Allah Ta'ala, At-Tauhid An-Nabawi, kitab Tafsir fi Ilmi Tafsir, kitab Jawahir, kitab Hayatul Arwah, dan Ad-Dalil ila Tariqis Salah, kitab Diwanul Syairi, ini kitab syair, kitab Az-Zikru wa Az-Zakir, kebanyakan semua kitab sufi, dan Risalah Qushairiyah yang kita baca, kitab Siyarul Masayikh, kisah guru-gurunya, Syarah Asmaul Husna, dan Syikayatu Ahli Sunnah bihikayati ma nalahum minal mihnah. Itu beliau menyebut tentang bagaimana kisah-kisah fitnah kepada setiap ulama dan cubaan yang dilalui oleh para ulama dalam menyebarkan dakwah. Dalam kitab ini khas beliau tujukan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, salah seorang pengasas utama kepada metodologi Asy'ariyah yang terkenal, kealimannya, kesolehannya. Maka beliau menjawab segala tuduhan yang dikenakan kepada Imam Al-Asy'ari.
Bagaimana beliau menceritakan fitnah ulama-ulama yang lain. Demikian juga kitab beliau yang terkenal. Kita baca sikit apa dia punya uraian terhadap kitab ini. Sebuah artikel yang memuatkan pendapat beliau dalam mempertahankan kebenaran mazhab Asy'ari. Menurutnya Asy'ariyah merupakan kajian yang amat mendasar mengenai hakikat ruh Islam. Dalam perbahasan tersebut beliau sudah berupaya mengangkat menjernihkan ajaran Asy'ariyah, tuduhan orang yang memusuhinya. Beliau memberi suatu argumentasi yang menyatakan bahawa para musuh Asy'ariyah sengaja memalsukan ajaran kebenaran, melontarkan fikiran yang salah, menisbahkan semua kebohongan pada Syekh, padahal beliau bebas dari semua tuduhan itu. Kita ini bukan sekadar membela Abu Hasan Al-Asy'ari, juga membela diri beliau yang difitnah dalam apa yang beliau pegang dan pendapat yang beliau pegang. Maka ini jawapan kepada fitnah. Demikian pula terhadap kelompok ahli debat dan masalah ketuhanan yang melukai mazhab Asy'ari dalam masalah sifat Tuhan, pembalasan di akhirat, hakikat perbuatan manusia dan kemakhlukan Quran. Asy'ari juga mengadakan penangkalan semua bentuk penyanggahan ini termuat dalam kitab Syiakah. Baik, dalam perdebatan Asy'ariyah dengan kelompok-kelompok sezaman dengan mereka, bercakap tentang apakah Quran itu makhluk atau tidak. Ini ajaran sesat melihat Quran itu makhluk yang didominasi oleh Mu'tazilah. Mana Syekh berpegang kepada apa yang diyakini oleh seluruh umat Islam. Al-Quran itu bukan makhluk tetapi kalam Allah. Adalah wahyu Allah, bukannya makhluk yang dicipta. Dan demikian juga dalam isu-isu yang lain. Apakah perbuatan manusia ciptakan sendiri? Dalam pandangan ajaran yang sesat seperti Mu'tazilah yang menyatakan bahawa Tuhan tiada kaitan dengan perbuatan makhluk. Makhluk tu buat, dia yang bertanggungjawab. Maka kata Asy'ariyah tidak. Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan. Namun manusia yang memilihnya. Artinya, dalam perbuatan manusia itu tidak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Tapi di sisi Mu'tazilah tak. Tuhan, dia tak buat. Kita buat sendiri. Tuhan tak ada kaitan. Seperti memisahkan kuasa Allah dengan perbuatan manusia. Jawapannya tidak. Semua kita buat dalam takdir Allah. Tapi dalam masa Allah beri pilihan. Kita dipanggil insan muktasab. Kita boleh berusaha untuk memilih yang mana. Perumpamaan seorang, dia letak di hadapannya madu dan racun. Dan kedua-duanya dalam ilmu Allah. Wa imma dipilih racun, wa imma dipilih madu. Maka dia dengan apa petunjuk Allah perintahkan padanya untuk memilih yang baik. Maka bila dia faham, maka dia pilih madu. Bila dia tak faham, dia jahil, maka dia memilih racun. Tapi dalam dua pilihan ini, di dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah, takdir Allah. Dan seorang aksiden. Betul lah dicuai. Cuai satu aspek perbuatannya. Tetapi, ialah takdir Allah padanya. Bukan takdir untuk disalahkan. Tapi takdir untuk dipelajari. Kalau kamu buat macam ni, beginilah kesudahannya. Tapi kalau kamu buat sebaliknya, kesudahannya begini. Baik, kenapa adanya takdir ini? Sebagai satu rahmat Allah pada hamba-Nya. Supaya orang-orang ni tidaklah terlalu hentam dia sangat. Juga melihat ni ada sesuatu yang Allah nak tunjuk pada dia. Takdir Allah. Maka ini perbahasan-perbahasan yang penting dalam perbahasan tauhid. Dua kitab, Risalah Qusyariyah dan Syikayah Ahli Sunnah, ditujukan untuk mendukung mazhab yang benar dan Islam. Mazhab yang syarat dengan roh dan construction filosofi ketuhanan. Keduanya memaparkan mazhab moderat yang diambil dari Asy'ari. Pendapat ini menengahi dua pemikiran ekstrim. Rasionalisasi ketuhanan yang dipraktikkan, yang dipraksai golongan Mu'tazilah, dan asosiasi penyerupaan ketuhanan secara personifikasi atau disebut mujassimah. Baik. Ada dua kitab yang penting dalam kehidupan Imam Abul Qasim Qusyari. Satu kitab Syikayah, satu kitab Risalah Qusyariyah. Kitab Syikayah mempertahankan ilmu tauhid untuk mendepani dua kelompok. Yang pertama, kelompok Mu'tazilah. Yang kedua, kelompok Mujassimah. Apa itu Mujassimah? Kelompok Mujassimah ialah kelompok yang menyamakan Tuhan seperti makhluk. Mengatakan Tuhan ada tangan dengan tangan makhluk. Mengatakan Tuhan ada kaki dengan kaki makhluk. Maksudnya, tangan Tuhan itu macam tangan makhluk. Maka ini adalah kufur dan dianggap sebagai keterlaluan. Kerana kita mendukung dua pandangan ulama, sama ada salaf atau khalaf. Salaf menyatakan Allah mensifatkan dirinya dengan apa yang layak baginya, tanpa kita mentakwilkan apa yang layak bagi Allah. Ketika mana Allah menyebut tentang tangan,
kita tak akan menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Baik secara kanan, secara kiri, secara jari jemari, tidak. Bukan apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Maka kita tawakuf dalam hal ini. Yang kedua, pandangan ulama khalaf yang mentakwilkannya pada apa yang memberi maksud yang seumpama dengannya. Maka tangan merujuk kepada kuasa. Maka kedua-dua ini musallam diterima dalam konsep tauhid di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang tidak diterima yang pertama ialah golongan yang cuba menjasadkan Tuhan dengan jasad manusia. Ini kita panggil mujassimah, penjasadan Tuhan. Lalu mereka akan berkata Tuhan ni macam makhluk. Ada turun, ada naik macam makhluk. Bagaimana mereka gambarkan makhluk? Ada tangan, ada kaki. Maka ini perbuatan yang salah. Penafsiran argumentasi yang agak salah. Yang jelas tersasar dan sesat. Maka sama ada apa disebut oleh Imam Nawawi dalam Kitabul Iman dan kitab Sahih Muslim merujuk kepada wa imma, ia adalah bila Allah sifatkan sesuatu tentang dirinya yang zahirnya nampak berupa bentuk dan fizikal, maka kita serah pada Allah, kita tak campur. Bagaimana Allah sifatkan? Tidak ada kita kata nak samakan makhluk. Hasyalillah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama makhluk. Yang kedua, merujuk kepada takwilan kepada yang sesuai dengan sifat Allah. Seperti tangan merujuk kepada kuasa, kerana ini dibuktikan dalam penggunaan bahasa Arab. Kita sebut, semuanya berada kat tangan saya. Berarti dalam kuasa saya. Padahal tangan tak ada apa. Itu satu majaz. Majaz secara simbolik. Maka ini yang dipegang oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Imam Al-Qushairi menjawab hal ini dalam kitab Syikayah. Yang kedua, beliau menjawab kesesatan golongan sufi. Kerana sebahagian golongan sufi bila berada pada satu makam tertentu, mereka mula berkata, salat tidak wajib bagi kami, puasa tidak wajib bagi kami, dan belajar pun tak wajib bagi kami, apa hadis pun tak wajib bagi kami tak wajib apa dalam ilmu pengetahuan. Lalu mereka ini mula atas nama kesufian bersembunyi di tempat sufi untuk bersifat zindik sebagaimana kita sebut semalam. Itu Imam sendiri, Imam Abu Qasim Qushairi sendiri, bila beliau tidak diterima belajar tasawuf oleh gurunya Abu Ali Daqqaq, merangkap bapa mentuanya, melainkan sesudah beliau menguasai ilmu syariat. Habis ilmu syariat datang belajar tasawuf. Kerana Abu Ali Daqqaq tahu bahawa tasawuf tanpa ilmu syariat, ia zindik. Yang saya katakan kita jumpa orang tasawuf yang cuba menggugurkan kefarduan, atau bagi mereka menghalalkan khalwat dengan wanita. Atas dasar mereka ini sufi. Bersalaman dengan wanita secara bebas. Atas dasar mereka sufi. Kerana mereka terpelihara nafsu dan sebagainya. Dan yang tak nak semayang, bukan yang tak nak solat Jumaat, bukan yang tak nak buat itu dan ini, semuanya bersendirian di atas nama sufi. Maka ini dijawab oleh Imam Qushairi. Nanti kita akan baca daripada kalam Imam Al-Qushairi bagaimana beliau membetulkan fahaman-fahaman ini untuk meletakkan sufi di atas manhaj sebenar Quran dan Sunnah. Diakui oleh para ulama beliau sebagai mujaddid ilmu sufi kerana meletakkan sufi dalam penafsiran Quran dan Sunnah yang betul. Dan itu kita memilih kitab ini kerana sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani juga menyebut ilmu kami ini terikat dengan dua disiplin, Quran dan Sunnah Nabi. Maka siapa yang tidak menulis Sunnah, yang tidak menghafal Quran, dia tak akan diikuti dalam bidang ini. Dalam bidang sufi, kalau dia tak mahir Sunnah, kita tak boleh ikut. Dia tak mahir tentang dalil-dalil Quran, kita tak boleh ikut. Sebab bagaimana dia memahami hukum tanpa mengetahui sumber hukum yang terbesar dalam Islam? Quran dan Sunnah Nabi. Mesti memahaminya, maka dia layak untuk menyampaikan kesufian kepada kita. Kitab Risalah dalamnya kitab Tabaqat, dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, komentar dalam kitab ini, pada halaman 275 diterbitkan bersama dua kitab lain. Tartibus Suluk wa Ahkamus Sima'. Dua kitab terakhir ini dijumpai dalam kitab Risalah Qushairiyah. Semua itu terbit setelah mengalami proses editing bahasa yang ditangani oleh Dr. Muhammad Hasan, terbitan Saida di Lebanon atau Lubnan. Baik, asal kitab Risalah Qushairiyah ni di satu. Tapi apa yang kita terjemahkan di sini digabungkan dengan dua lagi kitab utama yang berkait dengan ahkam muslimat, akan berkait dengan mendengar, dengan lagu, dengan syair, dengan muzik, ahkam muslimat. Dan juga satu lagi kitab dibagi tartibus suluk,
yang berkait dengan adat-adat kesufian. Ini seolah kita mengaji ni tuan-tuan, 3 kitab. Namanya kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, tapi sebenarnya kita mengaji 3 buah kitab. Karangan Imam Abdul Qasim Kusyairi yang kita akan bacakan nanti. Dan di antara karangan beliau ialah kitab Uyunul Ajwibah fi Usul As'ilah, fi Usul As'ilah. Ini kitab soal jawab. Dan kitab Lataif Isyarat, sebuah kitab tafsir sufistik, sufi, tentang ayat-ayat hakikat dan makrifat yang diambil dari beberapa ayat Quran pilihan. Penafsiran memakai pendekatan yang dipergunakan oleh tafsir Abu Abdurrahman As-Sulami. Penyusunannya setelah tahun 410 Hijriah. Proses editingnya, terjemahan, dia ada editing kitab ini oleh Dr. Ibrahim Al-Basuni, diterbitkan di Mesir tahun 1917, dan jumlah halaman 363 dengan ukuran kertas tiap-tiap halaman 28 cm. Ini kitab yang dikarang oleh Abu Qasim Kusyairi yang dicetak. Sebab kitab ulama dulu dia ada 2. Pertama dia panggil matmu', yang kedua dia nama mafqud. Matmu' mandi cetak, dipelihara. Yang kedua mafqud, hilang kitab ni, cuma ada nama, kitabnya tak ada. Maka para ulama Islam cuba sedaya upaya mereka untuk mencari kembali karangan ulama-ulama silam. Bila mereka jumpa naskah-naskah apa disebut sebagai manuskrip. Manuskrip dia akan ambil dan diedit balik. Proses editing bukan diubah kata-kata pengarang, tak. Dia sebab penulisan zaman dulu barangkali ada yang jatuh, dipanggil jatuh maksudnya ada perkataan yang tidak disebut. Maka mereka akan tahqiq balik, edit balik biar sama macam yang ditulis oleh pengarang. Ini satu proses yang susah. Sebahagian universiti mewajibkan pelajarnya untuk mengambil bidang ini, panggil bidang tahqiq. Kita akan cari naskah-naskah kitab-kitab lama, naskah asal atau yang hampir dengannya. Lalu kita kembali tulis balik dengan tahqiq, dengan membetulkan kesalahan-kesalahan ejaan, typo yang berlaku, yang tidak dibuat oleh pengarang, tapi dibuat oleh penulis. Yang menulis buku itu daripada ulama-ulama. Ini dipanggil nasakh. Nasakh tukang tulis yang mungkin silap. Maka datang ulama-ulama ke belakang, ambil balik kitab-kitab lama, cek balik, edit balik, susun balik dan terbitkan balik. Ini satu proses yang sukar. Yang melakukan demikian telah memberi buat jasa besar dalam Islam. Macam kita baca Risalah Mursyidin, bila almarhum Syekh Abdul Fattah bin Quddar cari buku ni, yang sekitar 20 muka suratnya. Dia tahqiq balik sehingga hampir 200 muka surat. Disyarahkan balik. Maka ini satu jasa besar. Yang kita juga kitab yang pernah kita ajar, Risalah Al-Mustarsyidin. Karangan Imam Al-Haris Muhasibi. Yang asalnya cuma 20 muka surat. Dan kitab Al-Fusul fil Usul, Al-Luma' fi I'tiqad, Majalis Abi Ali Hasan Daqqaq. Kitab yang ke-22 ini ialah dia menyusun kata-kata gurunya Abu Ali Daqqaq. Di antaranya beliau menakwalkan kata gurunya, dia berkata, aku dengar guruku berkata, siapa yang tidak beradab dengan adab Islam, maka dia tidak akan diberikan kefahaman dengan sunnah Nabi. Dan siapa yang tidak diberikan kefahaman pada sunnah Nabi, dia akan meninggalkan kefarduan. Dan siapa yang meninggalkan kefarduan, maka Allah akan menjadikan dia sentiasa tersesat. Mendengar perkara-perkara yang sesat dekat telinga dia. Ini nakalan daripada kata-kata gurunya Abu Ali Daqqaq. Dan kitab Mi'raj, dan kitab Munajat, kitab doa, kitab Mansurul Khitab fi Syuhudil Albab, kitab Nasikhul Hadis wal Mansukh, ini kitab hadis. Dan kitab Nahwal Qulub As-Saghir dan Nahwal Qulub Al-Kabir, ini semua kitab tasawuf. Dan Nukat Ahli Nuha, juga berkait dengan ilmu kesufian. Dan di sini kata penterjemah pentahqiq kita, tadi tentang Imam Kusyairi, kami gunakan 5 karangan ulama yang membicarakan tentang Imam Al-Kusyairi. Itu daripada Dr. Muhammad Hasan, yang edaran dalam kitab Risalah Al-Kusyairiyah. Dan ada seorang orientalis bernama Arberi yang juga menjaga kitab ini. Dia ada satu madrasah
Kita panggil madrasah istisyraq ataupun madrasah orientalis. Orientalis ni orang kafir. Tapi mereka minat mengkaji ilmu-ilmu Islam. Mereka buat suatu kelompok orientalis. Yang bila saya belajar tentang golongan orientalis. Orientalis ni dia ada dua golongan. Satu golongan dipanggil munsifun. Golongan yang adil, baik. Dia cuma ingin menyimpan khazanah lama. Satu lagi golongan yang suka menyeleweng. Golongan ini dia akan ambil manuskrip Islam dan dinisbahkan kepada namanya bahawa dia mengarang. Atau dia akan menggunakan ia sebagai alasan untuk menentang Islam. Orang-orang orientalis, ada yang berjasa besar dalam Islam. Dengan mengarang himpunan seperti mereka buat kitab Mu'jam Hadis, iaitu himpunan hadis. Atas saya waktu kami di Mesir, macam hari inilah, kita nak tahu satu hadis tu kat mana, dalam kitab mana, kita akan pergi kepada kitab orientasi Mu'jam. Dia akan beritahu kalau satu lafaz, hadis ni keluar dari kitab mana, muka surat berapa. Maka kita baru cari kitab asli dia. Sebab bila kita diberitahu satu hadis, untuk kita tahu mana kedudukan hadis itu agak suka. Dia tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang tuan-tuan tarik dia keluar. Kita hidup zaman yang saya katakan kita tak ada komputer macam tu. Caranya waktu kami mencari satu hadis, waktu kami nak takhrish atau tahqiq. Dan hadis ni daripada mana? Dia kitab hadis ni banyak. Tapi dia ada satu ensiklopedia dalam menerangkan di mana kedudukan hadis ini. Bila kami tengok, kami tahu ia berada pada sekian, jilid sekian, cetakan sekian. Lalu kami pun rujuk. Itu di antara semangat orientalis. Kita tak nafikan ada orientalis yang dia menyimpan, dia menulis, baik, bagus. Ada orang-orang bukan Islam, dia menulis tentang Islam dan ilmu Islam. Seperti dalam bab nahwu bahasa Arab. Satu kitab yang dikarang oleh Fuad Nikmat, namanya Mulakhas, ringkasan bahasa Arab. Dia seorang Kristian Lubnan. Dan kamus Munji, Munji At-Tullab, juga ditulis oleh orang Kristian dalam bahasa Arab. Tapi dalam tesis Islam dan tesis, kita kalau gunakan hujah Munji, ni kamus, kita tak akan diterima. Walaupun dia ada banyak manfaat, tapi oleh kerana dikarang oleh bukan Islam. Kan takut ada penyelewengan kita tak sedar, maka kita tak guna sebagai rujukan yang muktamad. Tapi boleh sebagai panduan. Kami daripada kecil memang beli kitab Munjid Tulab. Dan kitab Munjid itu kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Dulu zaman kecil kita ambil bahasa Arab Profesor Mahmud Yunus. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dulu orang Melayu yang pertama buat kamus adalah Idris Marbawi. Dinamakan kamus Idris Marbawi. Ini orang Melayu pertama. Dan saya alhamdulillah berkesempatan jumpa dengan kawan dia. Kawan dia Marbawi pun umur 90 tahun. Waktu kami belajar. Waktu tu saya umur 20-an. Dan beliau cerita bagaimana kesuai Idris Marbawi menyusun kamus Marbawi. Dalam kita kat Malaysia, orang dulu, siapa yang zaman-zaman saya, ada dua kamus utama kalau kita belajar bahasa Arab. Pertama, kamus Idris Marbawi. Yang kedua, kamus Profesor Mahmud Yunus. Ini dua kamus yang antara kamus yang kita dulu baca dan hafaz supaya kita dapat menguasai bahasa Arab. Sebelum kami berada pada zaman Arab ke Arab, maka kami gunakan kamus Munjid, dipanggil Munjid Tulab. Ini proses kami mengenal golongan orientalis. Ada orientalis yang saya katakan cuma dia nak menyimpan ilmu Islam. Maka even dia menterjemahkan kisah-kisah ulama. Kalangan mereka ada yang menulis tentang sirah Rasulullah SAW. Ada. Walaupun tak masuk Islam. Dan mereka tulis dengan baik. Dengan munsif. Dan saya kenal beberapa pengarang yang mengarang kitab sirah Rasulullah SAW. Ada golongan orientalis. Dan ini kebanyakan. Sebagaimana disebut oleh almarhum Dr. Mustafa Sibai. Dalam kitab beliau Al-Istishraqiyah. Orientalis. Tentang bahaya orientalis. Yang cuba mengubah hadis. Penafsirannya. Mengubah Al-Quran. Dan mereka mendidik orang Islam. Untuk menyerang Islam dari dalam dengan pemikiran songsang. Akhirnya lahir orang Islam yang berfikiran orientalis. Kerjanya nak kritik Islam dari dalam. Sebab orientalis tahu kalau mereka kritik Islam, mereka tak akan diterima sebab mereka orang kafir.
lalu mereka mendidik orang-orang Islam untuk berfikiran seperti mereka dan datang lalu mula menyebarkan dakwah-dakwah menentang benda-benda sunnah Nabi, menentang perkara berkait dengan makan dengan tangan, pakai serban, berkait dengan hijab, menutup aurat, berkait bersalaman lelaki perempuan. Mereka mula masuk untuk menjadikan orang Islam ini keluar daripada agama mereka secara perlahan-lahan. Dan mereka namakan mereka sebagai Islam moderate, Islam sederhana. Dan ini mereka promosikan. Orang Islam yang jaga solat berjemaah ini Islam yang ekstrim, ini dipanggil usuli. Tapi orang Islam yang moderate, yang jadi tak semayang, boleh minum arak, boleh bersosial, boleh berdisko, boleh sekian-sekian. Ini Islam moderate. Dan mereka mempengaruhi orang Islam dengan fahaman Islam moderate. Sebab Islam tak ada Islam moderate, tak moderate. Dia Islam ialah tunduk pada perintah Allah. Tapi mereka berjaya mempengaruhi kelompok-kelompok yang tidak berpendidikan Islam untuk memperkenalkan kononnya Islam moderate. Islam moderate ni tak payah pakai tudung. Kalau pakai tudung pun tunggu tua. Atas nama Islam moderate, tudung ni pilihan. Nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Pilihan. Atas nama Islam moderate, maka mereka bergaul bebas lelaki perempuan. Bersalaman, bercium tangan, bercium, bercumbu. Ini Islam moderate. Lalu mereka membenarkan tengok filem-filem yang pelbagai. Tu baik tak baik nombor 2. Ini moderate. Jangan ekstrim sangat. Semua filem kata tak boleh. Kata mereka. Atas nama Islam moderate, mereka nak berkonsert. Tak kira konsert LGBT, tak LGBT. Tak. Apa salahnya? Janganlah kritik anak konsert. Kita nak tengok atas nama Islam moderate. Ini bukan cerita moderate, tak moderate. Kita cerita tentang hukum. Di hadapan kita, Quran dan Sunnah Rasulullah. Bersama kita para ulama. Maka kita tanya dia. Tanya ulama. Kalau tak nak ulama ni, ya ada ulama lain. Tanya. Jadi ini kami ketengahkan tentang bahaya fahaman orientalis yang masuk dalam orang Islam. Dan orang Islam mula berfikir macam orang kafir. Dan mereka cuba berhujah dengan hujah Islam. Kelompok ni tak akan menang. Dan saya kata fahaman orientalis ini memang dia menyebar kepada orang Islam melalui pendidikan-pendidikan yang mereka rencanakan di barat. Ambil anak-anak orang Islam, hantar ke universiti mereka, lalu di brainwash, diajar, sekian-sekian, pulang ke negara mereka membawa idea orientalis. Atas nama Islam moderate. Ini Islam modern. Islam modern macam ni lah. Lalu mereka kritik sistem pendidikan Islam. Mereka kritik semua benda. Bukan mereka nak menolong, membantu, menyumbang, jauh sekali. Lalu mereka wujudkan pendidikan sekular. Sekular. Mereka Quran ni tak boleh apa, kita faham je. Untuk menghilangkan kemuliaan Al-Quran. Sebab mereka nak buat macam Bible dan sebagainya. Cuma dipahami, tak dihafal. Sebab di antara keistimewaan Al-Quran, Allah pelihara dia dengan hafazan. Sebagaimana Allah pelihara dia dengan kefahaman. Dan sebagaimana Allah pelihara dia dengan penafsiran. Karena itu Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami memudahkan Al-Quran itu, apakah tidak ada yang mengambil pengajaran, pengiktibaran. Yassarna lil Quran. Allah mudahkan, kata ulama, memudahkan secara hafazan. Walau tak reti bahasa Arab, tak pandai bahasa, mudah hafal. Kalau kita tak reti Arab, tapi mudah hafal Fatihah, hafal ayat lazim. Tak ada pun orang kata nak hafal Quran syaratnya mesti belajar bahasa Arab. Ada tak orang cakap macam tu? Tak ada. Anak-anak kita sepatah haram tak reti bahasa Arab. Lalu dengan tekun hafal Quran, umur 9 tahun, 11 tahun, mereka hafiz Quran. Dan kadang mereka tak reti bahasa Arab. Bila mereka cuba lambatkan, tak boleh hafal Quran kalau tak pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab dulu. Nak pandai bahasa Arab 20 tahun pula. Tak Al-Quran, tak perlu tuan-tuan belajar bahasa Arab. Tuan-tuan hafal dan Allah mudahkan. Alhamdulillah orang kita hafal surah Yasin. Kau tanya Pak Cik ni, soalan-soalan ataupun bahasa Arab tak pandai dia. Pandai dia pandai sikit-sikit akan tanya, Ma Rabbuka, dia tahu lah. Tu soal kubur Ustaz tanya ni, bahasa Arab ni. Artinya, di sebalik kita tak menguasai bahasa Arab, dengan mudah umat Islam menghafal Quran dan menghafal hadis Nabi SAW. Ini kehebatan Al-Quran. Dan yang ketiga, Dr. Ibrahim As-Samirai, edaran termuat dalam majalah Al-Majma' Al-Ilmi Al-Iraqi, Dr. Ibrahim Basuni, dan kitabnya Imam Kushairi, Dr. Ahmad Ilmuddin Al-Jundi, berkait juga kajian Imam Kushairi, dan Dr. Abdul Ala Al-Afifi,
Ini 5 kata pentahqiq kita dalam menterjemahkan kitab Risalah Qusyairia, maka kami gunakan 5 rujukan ini. Supaya kita tahu mereka tak sembang kosong lah. Mereka ada rujukan. Orang yang tak percaya, tak berapa sure tentang Imam Qusyairi, maka kembali pada rujukan ini. Baca. Ini sebahagian daripada biodata beliau, dan insya-Allah selepas ini kita akan mula terus. Kita tak akan baca kata-kata pentahqiq lagi. Kita akan terus baca tentang bermula muka surat pendahuluan, iaitu muka surat 33 yang ditulis sendiri oleh Abul Qasim Al-Qushayri. Bermula muka surat 33 sehingga seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.